Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hai anda semua, mesti anda tengah makan-makan semua kan? Okey, tanpa membuang masa, saya memperkenalkan diri saya. Saya Suryani binti Abdul Samah dan speaker saya pada hari ini Cik Said Nawaz. Selamat malam Cik Said Nawaz. Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Okey, berdasarkan 5 tips semalam yang kita telah merungkaikan 5 tips untuk membeli rumah dengan mudah. Hari ini kita akan membincangkan soal jawab yang diajukan oleh warga Facebook kita. Okay, sebelum kita meneruskan soal jawab itu, kita akan recap semula 5 tips malam yang kita bentangkan ataupun kita kongsikan. Yang pertama, 5 tips sebelum membeli rumah. Yang pertama, pengetahuan khusus berkenaan kewangan. Pemilihan lokasi rumah. Yang ketiga, pengetahuan perundangan perumahan. Yang keempat, pengetahuan kos-kos yang terlibat seperti kos guaman, kos duty stamp. Yang terakhir, pihak yang terlibat dan pembayaran kepada siapa. Okey, seterusnya kita akan teruskan dengan soalan. Yang pertama, 5 tips. Maaf, ada gangguan. Okey, kita akan teruskan dengan soalan daripada kawan kita. Cik Said, pihak media sosial tanya bagaimana cara untuk mencari rumah yang sesuai. Okey, terima kasih Cik Nani. Okey, kita bertemu lagi hari ini dalam rancangan talk show bersama Syed Nawaz Property Coach. Terima kasih Cik Nani kerana sudi hostkan talk show kita hari ini. Okey, kesinambungan daripada apa yang kita discuss malam, okey, iaitu 5 tips sebelum membeli rumah. Okey, so hari ini kita ada sesi Q&A. Kita akan cuba menjawab soalan-soalan yang telah orang tanya pada petang tadi lah. Kita dah live juga pagi tadi pukul 12 di page Syed Nawaz Property Coach. So setiap hari kita akan live pukul 12. So kalau ada kawan-kawan nak tanya soalan berkaitan hartanah, boleh boleh ajukan atau PM kami lah. Kami akan cuba jawab lah. Okay, talk show ni kita akan buat setiap Isnin, Rabu dan juga Jumaat. Okay, talk show ni kita buat setiap Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8 malam. Betul. Okay, so kita minta kawan-kawan kat luar sana boleh share, komen dan like. Mungkin ada kawan-kawan di luar sana yang perlukan bantuan dan nak bertanya sesuatu dan segan nak tanya kat secara umum, boleh tanya kepada kami lah. Okay. Okey, berkenaan soalan pertama tadi, bagaimana cara nak memilih rumah yang sesuai? Okey, soalan ni agak subjektif. Okey, sebelum kita nak memilih rumah, kita kena tahu apa kemampuan kewangan kita dulu. Kemampuan orang yang nak beli itu dulu lah. Okey, kemampuan kewangan akan menentukan apa yang dia nak beli dan satu lagi objektif. Objektif dia, adakah dia nak beli untuk tinggal sendiri ataupun dia nak beli untuk pelaburan. Benda tu memainkan peranan juga ya? Ya, mainkan peranan juga. So kalau dia nak beli untuk tinggal sendiri, so dia akan ambil kira faktor-faktor macam berapa jauh dia bertempat kerja ke rumah dia. Kemudahan-kemudahan untuk anak dan isteri, seperti shopping mall, taska, tadika, sekolah, hospital dan sebagainya lah. Okey, dia akan ambil kira kemudahan-kemudahan yang ada untuk supaya sesuai untuk keluarga. Bagaimana pula kalau dengan untuk pelaburan? Okey, kalau untuk pelaburan, kita ambil kira faktor yang lain iaitu mudah nak disewakan dan mudah untuk kita dapat return lah. Kalau kita beli rumah yang susah kita nak sewakan ataupun susah untuk mencari penyewa, so dia agak sukar untuk kita. Kita dah buang masa dan juga buang tenaga untuk beli dan juga menguruskan rumah tu. Dia ada beberapa faktor yang kita akan bincangkan sepanjang talk show kita. So jangan lupa ikuti sentiasa lah. So secara umumnya kita ada 2. Bagaimana kita nak soalan tadi tu? Bagaimana kita ingin memilih rumah yang sesuai? Memilih rumah kan, tu saya cakap bergantung pada 2 faktor ni, iaitu adakah anda ingin duduk sendiri ataupun untuk melabur. Okay. Seterusnya soalan yang kedua yang diajukan oleh fan page kita, bagaimana nak membuat kira-kira tentang kemampuan kewangan berdasarkan kita punya tips semalam, pengetahuan khusus kewangan. Okey, maksudnya dia daripada gaji tu, setiap orang dia secara umumnya tak ramai orang tahu kemampuan kelayakan pinjaman dia. Betul. Okey, so kemampuan kelayakan pinjaman ni bergantung pada beberapa sebab atau beberapa faktor, iaitu satu, tangga gaji. Tangga gaji. Kedua, bergantung pada debt service ratio ataupun DSR bank. Okey, setiap bank debt service ratio berbeza. Dia tak mengikut BNM punya tetapan. Debt service ratio ni maksudnya adalah kelayakan berapa persen daripada gaji dia yang dia boleh buat, percentage yang boleh dibuat untuk buat pinjaman. Setengah bank ada 60% daripada tangga gaji dia. Contohnya kalau dia gaji 2,000, so bank akan ambil kira 1,200. Setengah bank ada tangga gaji 70%. So kalau dia gaji lebih kurang 5,000, so lebih kurang 3,500. Setengah bank ada yang sampai 80% pun ada. Itu kita cakap dia bergantung pada tangga gaji dia.
tangga gaji dia tu pertama. Kedua bergantung pada Besar. DSR. Kedua DSR. Ketiga bergantung pada komitmen yang dia ada. Kalau dia dah gaji 5,000 tapi komitmen dah dekat 3,000, so kelaikan dia makin berkurang. Oh, kelaikan. Yang ni pun kita akan bincang lebih lanjut dari masa ke semasa. InsyaAllah dalam masa terdekat nanti kita akan buat kira-kira bagaimana nak kira gaji, nak kira kelaikan pinjaman. So anda di luar sana kalau nak kami bantu anda untuk kira kelaikan pinjaman anda boleh PM kami dan staff-staff kami akan maklumkan pada anda bagaimana kita dibantu anda. Yang ni kita akan buat secara percuma untuk nak bantu anda di luar sana. Anda hanya cuma perlu PM kami dan kami akan beritahu langkah selanjutnya. Okey? Okey, soalan yang seterusnya, bagi seorang pelabur, jenis rumah manakah yang mereka patut beli untuk jadikan sebagai pelaburan? Okey, jenis rumah bagaimana okey. Sama ada landed ataupun flat. Okey, basically ada dua. Betul lah macam Cik Nani cakap, kita ada dua, iaitu landed dan juga high rise. High rise. Okey, yang ni untuk bahagian residential lah. Kita Yes. tak cakap masuk bahagian commercial ataupun land. Kita fokus pada residential dulu, iaitu perumahan. Perumahan ada dua jenis, iaitu landed dan juga high rise. Okey, itu saya cakap dia bergantung pada objektif kita yang pertama, kita nak duduk sendiri ke atau kita nak sewakan. Kalau dia nak sewakan? Okey, kalau katakan dia nak melabur, dia nak pelaburan dan nak sewakan, biasanya rumah jenis high rise mudah nak cari penyewa dan juga dia punya pulangan lebih tinggi daripada rumah landed. Okey. So jadi kat sini kita kena, itu cakap pengetahuan ni sangat penting sebelum kita nak beli. Kita kena ada, orang cakap apa, kena pandai matematik sikit lah. Okey, kita kena buat kira-kira dan kita kena tahu berapa sebab sebelum kita nak beli. Berapa sebab dan berapa faktor lah. Sebab kalau kita tak ada ilmu ni, nanti takut kita teruja nak beli rumah, teruja nak jadi kaya, nak dapat duit, dan kita pun terburu-buru ikut macam orang lain, kita pun beli. Mereka tak ambil faktor sekeliling. Ya, betul. Perkiraan. Betul. Sebab orang yang gaji 10,000 beli rumah dengan orang yang gaji 3,000, kemampuan dia lain. Orang yang mungkin gaji tinggi ataupun ada saving, dia mampu bertahan lebih lama kalau ada apa masalah. Contohnya dia tak mampu nak bayar bulan tu, ada kepada bank ataupun tak ada penyewa yang masuk, so dia mampu bertahan. Tapi orang yang kalau gaji tangga rendah ataupun dia tak ada simpanan, dia tak boleh nak bertahan lama. So kita takut, kita cakap sikit pasal ekonomi, sebab tu NPL, non-performing loan kat Malaysia sangat tinggi. Sebab belakangan ni wujud banyak orang cakap apa, speaker yang muncul yang menggalakkan orang beli hartanah. Tapi mereka tak cerita overall dan mereka tak spesifik setiap orang. Mereka cerita secara general. Jadi kalau kita boleh cerita secara overall ataupun spesifik untuk orang tu, lagi baik sebenarnya. So kita boleh structure untuk dia. Kita ada orang yang bertanya di skrip, minta maaf ya. Assalamualaikum, nak tanya bagaimana cari rumah sesuai untuk dibeli. Okey, dia tanya soalan yang sama dengan apa yang kita jawab lah. Okey, Cik boleh lepas live ni boleh pergi go back dan baca balik. Ini kita terangkan secara ringkas lah. Okey, kita ada Roland. Hai Roland, lama tak jumpa. Hai Ilyas. Cik Asrul pun ada. Di sini ada satu lagi pertanyaan daripada Facebook juga di waktu tengah hari tadi. Adakah gaji penentu untuk membeli rumah? Okey, seperti saya terangkan sebelum ni, gaji memang menentukanlah berapa kelaikan kemampuan kita nak buat pinjaman. Tempoh peminjaman untuk sebuah rumah tu berapa lama? Okey, kita ikut bank juga. Biasanya daripada maksimum 35 tahun. Maksimum 35 tahun ataupun sampai ke umur 70. 70 tahun. Kalau sekarang dia umur, kalau orang lambat, biasanya orang akan membeli bila dia dah mempunyai kerjaya dan bila dia dah stabil, biasanya akan mencecah dalam 35 tahun ke atas. Okey, katakan dia umur 35, dia ada maksimum 35 tahun sampai umur 70 lah. 70 tahun. Tapi itu bergantung pada bank juga. Ada setengah bank sampai 60 je. Oh, dia tempoh peminjaman juga bergantung setengah bank. So dia bergantung pada bank dan maksimum saya cakap 70 tahun lah. 70 atau 35 tahun. Tapi kalau tak silap saya mengikut polisi kerajaan tahun lepas, dia dah sampai 40 tahun dah sekarang. 40 tahun? Peminjaman? Tempoh pinjaman. Oh, lagi panjang lah. Lagi panjang. Okey. Itu sebabnya kita kenapa wajib beli rumah di usia muda, supaya Betul. kita tak perlu membayar bulanan terlalu tinggi. Apabila peminjaman kita tu pendek, kos bulanan akan menjadi tinggi. Betul. Oh, okey. Lagi lama dia tempoh dia pinjam, bayaran bulanan dia akan lagi rendah. Kalau dia dah usia dah tua, dah 35 atau 40 tahun, dia pinjam, bayaran dia lagi rendah, bayaran dia lagi tinggi, tempoh dia lagi rendah. So tu untuk setengah orang mungkin beban. Yes. Dan kita nasihatkan kalau boleh golongan muda sekarang ni beli rumah lebih awal di usia muda. Okey, kawan saya
Hai Hai. Jimbo Daishi, apa khabar? Biasalah kita cakap KL, duduk KL kan. Apa khabar? Ada orang nak tanya pasal tanah? Ni kawan saya daripada Pulau Pinang. Okey, ada soalan lain? Soalan lain, bagi seorang pelabur, bagaimana kita nak kaji potensi pulangan? Okey, potensi pulangan. Okey, macam saya cakap tadi, kita bergantung pada objektif. Kita ada dua objektif kat situ tadi kan, iaitu kita nak beli untuk duduk sendiri ataupun untuk sewa. Okey, untuk pulangan maksudnya Cik Nani tanya pasal penyewaan kan. Okey, bagaimana kita nak kaji pulangan tu? Biasanya kalau di Malaysia, kalau kita dapat lebih kurang 5 ke 6% return of investment, itu dah kira cukup baik dah. Tapi jarang-jarang orang dapat, biasanya 2 ke 4% saja. 2 ke 4% Ya. saja. 6% tu lebih kurang menyamai pada installment bulanan anda. Kalau anda boleh dapat 6% return of investment setiap bulan, maksudnya anda dah mampu bayar installment setiap bulan. Anda tak perlu nak keluarkan duit lebih. Tapi biasanya kat Malaysia ni rata-rata, mungkin sebab ramai yang tak ada ilmu pasal tanah, ramai dapat pulangan sangat rendah, 2 ke 4%. Jadi mereka hanya sewakan rumah tu hanya untuk bayar bulanan saja. Itu saya cakap, kalau dia mampu sewa tu, mampu tampung bayaran bulanan dia, orang tu selamat. Dia masalahnya sebab ramai yang tak mampu cari pulangan yang setimpal dengan bulanan, so dia perlu keluarkan duit lebih, dan ini mengganggu cash flow bulanan dia. Betul? Kira macam dia menanggung kerugian sedikit Ya lah. betul. Contohnya bagi rumah harga 300,000, kemungkinan harga bayaran bulanan bank adalah 1,500. So rata-rata kalau dia mampu cari orang yang mampu bayar sewa 1,500 setiap bulan, so dia dah di tempat orang cakap di parasan selamat. Tapi kalau dia sewakan bawah daripada contohnya 1,000, so dia kena top up setiap bulan 500. Ini yang ramai orang dia tak tahu benda ni. Beli rumah ni bukan semudah dapat terus boleh bagi sewa. Kadang setengah dia tak faham. Orang cakap sewa tinggi, tapi adakah sewa tu mampu nak tampung installment bulanan dia? Okey. Kita ada soalan daripada kita punya daripada ni. Cik Nur Adilaika Adilika. ZA. Cik Adilaika tanya, memandangkan harga rumah sekarang adalah harga mampu tengok, bagaimana kita nak yakinkan kepada pihak bank yang kita mampu bayar? Kita mampu bayar. Okey, Bagaimana tu, Cik? Assalamualaikum Cik Adilaika, apa khabar? Okey, untuk soalan ini, betul lah sekarang kita cakap banyak rumah kita mampu tengok lah, tak mampu beli kan. Okey, yang ni kita cakap bermula daripada individu tu sendiri. Okey, kalau individu tu daripada awal, maksudnya ketika dia muda, dia dah ada habit untuk menyimpan, ada track record yang bagus, ada saving, okey, dan setiap bulan dia bayar komitmen dia, contohnya macam PTPTN, loan kereta, ASB juga boleh. ASB. Kalau dia seorang pembayar pinjaman yang baik, so bank kira dia ni adalah seorang yang rekod seorang peminjam yang baik. So ni akan mudahkan untuk bank bagi kita pinjaman. Daripada situlah bank yakin dengan kita Betul. melalui rekod pembayaran kita. Ya betul. Oh, okey. Okey, dan satu lagi kita kena yakinkan pada bank juga, mungkin gaji kita 2,000 atau 3,000, tapi kita ada income lain. Mungkin ada yang buat Grab, buat Food Panda, income lain atau Macam online. mana nak approvekan yang kita ada? Okey, sebab tu anda kena ada dokumen yang meyakinkan bank. Mungkin ramai di luar sana dia tak tahu macam mana nak buat dokumen tu atau bagaimana nak diajar. Follow kami akan ajar di masa ke semasa bagaimana anda boleh buat set dokumen yang lengkap supaya bank akan cari anda untuk bagi pinjaman. Okey? Saya harap ni menjawab soalan Cik Nur Adilaika. Kalau anda faham boleh komen ya kat situ ya. Terima kasih Cik Nur Adilaika. Okey, setakat itu sahaja yang ditanyakan pada petang tadi. Kalau anda ingin bertanya apa-apa soalan, okey. Okey, kita tunggu kita punya viewer kat sini Untuk apa-apa persoalan Ya, betul. berkenaan dengan pembelian rumah. Kalau anda baru pertama kali ingin membeli rumah, anda boleh tanyakan kepada kami dan kami akan jawab. Okey, Cik Nik Ramli baru join. Apa khabar Cik Nik? Harap bahagia di samping keluarga tersayang. Ini kawan saya dan juga merangkap klien saya yang telah membeli rumah Alhamdulillah. di Kali Bandar Baru Sepang. Ini rumah pertama dia. Oh. Bandar Baru Sepang. InsyaAllah rasanya hujung tahun ni dia akan dapat kunci. Tahniah Encik Nik Ramli. Okay, kita ada soalan daripada Encik Aiman. Encik Aiman tanya, bagaimana seorang pelabur pula bagaimana kita nak kaji potensi pulangan? Okey, ini kesinambungan daripada soalan Cik Adilaika saya rasa.
Bukan, soalan yang tadi Cik Nani tanya saya tu. tanya tadi. Okey, untuk Soalan kita nak pertama. kaji potensi pulangan, sebab tu kita kena buat research. Kita kena tahu supply, market demand. Sebab setiap tempat dia punya market research dia tak sama. Berlainan sebab Berlainan. apa yang ada di kawasan sekeliling potensi. Betul. Dia betul cakap macam kos sara hidup kat KL dengan Penang tak sama. So maksudnya ada kos sewa pun tak sama. Betul. Okay, so dan bergantung juga kalau contohnya kalau kita duduk KL, tengok kita duduk KL kat mana. Kalau kita duduk pinggir KL, contohnya macam mungkin pinggir KL dah belah-belah utara macam Damansara, okay, itu dah kira kawasan prime area, elite. Okay, tapi kalau kita duduk belah-belah macam Subang, tengok Subang juga kat mana juga. Kalau kita duduk Subang Bistari, mungkin kos lagi rendah. Okay, tapi kalau kita duduk Subang Jaya yang sebelah dengan sebelah Sunway ataupun apa ni, shopping mall kat situ kan ada banyak kondo kat situ dan juga banyak orang cakap apa, universiti. Ya, dia menjadi Situ, highlight jugalah. Dia Itu punya, sebabnya harga di situ betul, akan meningkat. demand kat situ lagi tinggi. Okey, Cik, kita ada soalan daripada Cik Nick. Macam mana nak plan untuk membeli rumah kedua? Oh, tahniah Cik Nick kerana telah membeli rumah pertama. Cik Nick nak beli rumah kedua ke orang rumah kedua? Okay, kita gurau je. Okay. Okay, Cik Nick, untuk siapa-siapa yang telah beli rumah pertama, tahniah. Tahniah. So make sure rumah pertama tu anda pasti untuk nak sewa ke atau nak duduk. Okay, katakan anda beli untuk duduk, selepas anda dapat kunci tu dia dah kira sebagai komitmen. Dia akan appear pada SECRIS, pada report bank lah. Bila dah appear sebagai SECRIS, so Cik Nick kena check balik berapa kemampuan seterusnya nak beli rumah. Contohnya mungkin dulu gaji 4,000, okay, installment bulanan rumah mungkin dah 2,000. So Encik cuma tinggal 2,000 sahaja. Dan untuk nak Cover loan seterusnya. Tapi daripada 2,000 tu kita ada kos sara hidup yang bank ambil kira lebih kurang 1,000 lah. So, untuk yang seterusnya ada 1,000 lagi lah. Ya, betul. Biasanya kita galakkan rumah pertama ni seeloknya beli untuk pelaburan. Maksudnya kalau dah beli tu untuk sewakan. Sebab apa? Income daripada sewa tu boleh tunjukkan bukti sebagai income tambahan kita. Income tambahan. So bank akan ambil kira kita ada income tambahan, katakan kita sewa, kita bayar bank 2,000 patutnya, kita sewakan 1,500. So bank kira 2,000 adalah komitmen, 1,500 adalah income. So 2,000 tolak 1,500, kita kira cuma 500 je komitmen untuk rumah tu. So ini cakap kita kena pandai matematik juga. Kecil-kecil dulu, jangan penting kelas matematik. Sangat penting bila kita dah masuk Betul, alam pengiraan. kehidupan lah, betul. Cik Nick, adakah kami menjawab soalan anda? Kalau ya, Cik Nick boleh komen kat situ. Dan terima kasih atas soalan-soalan ni. Kita ada Polisi tu kita ada, di atas. kita ada soalan lagi Daripada Cik Hairul Asronizam. Polisi reserve untuk bumi ada lagi berapa persen je? Okey, polisi reserve ni saya tak sure, tapi biasanya untuk setiap projek perumahan, kalau projek baru, Mereka ada polisi. government punya bergantung pada kerajaan negeri. Biasanya kalau Selangor kita akan bagi 7% rebate, 7% diskaun untuk setiap projek. Dan ini bergantung pada developer lah. Biasanya 7%. Tapi kalau macam di Johor kalau ikut kerajaan negeri 15%. Ikut Sultan Johor, kalau tak silap Banyak. apa ni, ikut kerajaan negeri lah. So yang ni bergantung pada negeri masing-masing. Okey, dan kita juga ada saya rasa Encik Hasrul Nizam Hassan apa cakap apa? Dia tanya pasal apa ni, bumi kuota lah. Kuota bumi, Kuota untuk bumi. sesuatu kawasan. Satu projek lah. Kuota bumi ni hanya sah untuk projek baru saja. Untuk subsidi atau lelong tak terpakai. Okey, Encik Asrul. So biasanya kuota ni bergantung pada developer. Biasanya dalam 20% ke 40% lah kuota untuk satu projek perumahan. Besar. Besar. Dan dia bergantung pada lokasi jugalah. Kalau di kawasan high end biasanya macam saya kata 20 ke 40%, tapi biasanya developer akan bagi kuota bumi satu dan juga kuota satu lagi lot bumi. Lot bumi. Okey, so yang ni bergantung pada projek. Okey, adakah saya menjawab soalan Encik Asrul? Kalau ya boleh komen kat situ. Okey, Encik Ahmad Safwan Zakaria, hai. Apa khabar Encik Ahmad? Encik Ibnu Riz. Okey. Daripada Cik Adi Laika. Cik Adi Laika ada tanya soalan lagi. Berapa kita kena spend untuk mula-mula kita beli rumah? Sebab saya nak buat kiraan untuk simpanan. Okey, Cik Adi. Apa kos yang permulaan sebelum membuat loan rumah? Okey, untuk Cik Adi, kita ada dua jenis rumah yang kita saya akan explain sekejap lagi. Satu ialah perumahan baru, satu adalah rumah subsale. Okey, kita tak cerita pasal rumah lelong lah this time sebab itu bit complicated sikit lah kan. Tapi untuk rumah-rumah ni, projek baru biasanya bergantung pada apa yang developer offer.
Biasanya dia serendah booking dalam 1,000 ke 5,000 sahaja. Okey, kalau 1,000 ke 5,000 dan dia lupa ada offer rebate lain. So biasanya kalau offer rebate dan lain dan anda kalau kali pertama baru nak beli rumah, insya-Allah anda boleh dapat 100% loan. Untuk bawa rumah pertama. Rumah pertama. Ya. Di satu Malaysia ataupun di Selangor saja. Biasanya dia bergantung pada projek-projek tertentu lah. Sebab bank pun ada kriteria projek mana yang dia bagi dan juga perumahan mana. Jadi mustahil lah orang sekarang cakap tak mampu nak beli rumah kalau dia dapat loan 100%. Betul. Dia masalahnya anda rajin nak membaca dan mencari atau tak, itu saja. Okey, Cik Nur Adilika, okey, untuk berapa simpanan? Kalau rumah subsit adalah orang cakap rumah second hand lah. Rumah yang orang dah duduk dan dia jual. Okey, rumah subsit ni kos dia tinggi sikit. Anda perlukan 10% deposit. Okey, dan juga anda perlu kos-kos lain untuk bayar legal fee, stamp duty dan sebagainya lagi. Tapi jangan risau, biasanya yang ni pun anda boleh minta untuk orang first time home buyer, anda boleh minta dengan bank 100% loan. Tapi biasanya anda perlu bayar upfront 10% lah kepada owner. Upfront adalah wajib bagi subsil. Bergantung pada budi bicara anda dengan owner lah. Owner. Kalau owner setuju, dia boleh tunggu sampai loan disperse 3-4 bulan, tak ada masalah. Tapi biasanya owner perlukan komitmen lah supaya anda serius dan keen dalam pembelian tu. So ikut budi bicara anda lah, macam mana anda nak berunding dan macam mana anda nak discuss dengan dia. Nah, biasanya anda boleh minta bantuan ejen hantaran yang anda hubungi untuk nak beli rumah untuk tolong negokan atau bincang untuk anda kepada tuan rumah tu. Okey, tu cakap Cik Adilika kena tahu berapa harga nak beli. Contohnya kita kira let's say 300,000 lah. 300,000 untuk sebuah rumah. Untuk sebuah rumah. So 300,000 dan 10% lebih kurang 30,000. Okey, 30,000 dan kos-kos lain lebih kurang dalam kos-kos lain lebih kurang dalam anggaran 10 ke 15,000. So total yang dia wajib ada adalah dalam 40 ke 45. 45 ke 50 macam tu. Dan satu lagi Cik Adilika, kalau dah kerja lama, biasanya kita boleh buat pengeluaran EPF account 2. So Cik Adilika boleh check juga EPF account 2, tengok ada berapa banyak. Sekarang ni semua benda boleh check online. So EPF account 2 tu boleh buat pengeluaran untuk beli rumah. Okey, seterusnya kita tengok. Cik Adilika, kami menjawab soalan anda. Kita ada Cik Yusa Riza, Ishak join, hai. Cik Susila Nasir, Assalamualaikum. Encik Hakim Azizul, Encik Haris Alauddin. Terima kasih Encik Nik menjawab tuan. Terima kasih. Kita ada Tuan Iqbal Salim. Ada penonton-penonton kita yang nak tanya apa soalan, boleh komen di bawah ni, insya-Allah kami akan cuba menjawab. So, setelah tu biar kita berbual-bual Cik Nani. Okey. Berdasarkan 5 tips yang Cik berikan semalam, okey, boleh tak Cik rungkaikan sedikit tentang pengetahuan perundangan tentang sesebuah rumah? Okey, berkenaan dengan freehold dengan leasehold. Apa Okey. yang dimaksudkan? Freehold atau leasehold, saya sebut sedikit walaupun saya bukan kelulusan undang-undang, tapi pengalaman saya selama 6 tahun uruskan jual beli hartanah ni, insya-Allah sedikit sebanyak boleh bantulah. Freehold secara umumnya maksudnya adalah pemilikan orang cakap apa, pemilikan selama-lamanya. Freehold, pemilikan selama-lamanya. Owner tu boleh dia punya rumah lah. Maksudnya pemilikan selamanya, once kita dah beli, itu hak kita selama-lamanya. Okey, kalau leasehold adalah pajakan, biasanya 99 tahun. So pajakan ni maksudnya tanah tu adalah punya kerajaan negeri. Dan selepas 99 tahun kerajaan berhak untuk ambil balik lah. Tapi yang ni tuan tak perlu risau, biasanya kita pun tak hidup 99 tahun. Okey, tapi kalau kita ada cadangkan nak bagi cucu cicit, insya-Allah biasanya 99 tahun tu kita boleh renew. Dia boleh di-renew. Dia boleh renew. Kita Okay, boleh mohon pada kerajaan negeri dan kita boleh renew dan bayar sedikit premium lah. Itu saja. Okey. Seterusnya kita nak bersembang. Kebanyakannya untuk membeli satu rumah, pihak-pihak apa yang akan terlibat dengan kita selain daripada pihak bank, pihak guaman, ejen hartanah, perundi hartanah, selain daripada itu? Okey, seperti saya terangkan semalam tentang 5 tips sebelum nak beli rumah tu. Macam Cik Nani beritahu tadi, first kita akan deal dengan mungkin ejen hartanah. Okey, kemudian kita akan deal dengan pihak bank, lepas tu pihak lawyer, dan terbahagi kepada dua lah. Lawyer yang akan buat perjanjian jual beli dan satu lagi lawyer yang akan buat perjanjian pinjaman dengan bank. Oh, dia dua lawyer yang berbeza? Dia dua lawyer yang berbeza. Dia tak boleh boleh jadi lawyer yang sama lah, tapi dia ada dua dokumen beza yang perlu disiapkan oleh satu lawyer. Kadang terpulang sama ada anda dah ambil lawyer yang sama atau dua lawyer yang berbeza lah. Biasanya lawyer ni untuk pinjaman kena ikut panel bank lah. Oh, dia tengok juga bank punya macam mana? Bank punya panel. Tak semua lawyer yang boleh buat perjanjian loan perjanjian pinjaman.
Biasanya kalau yang peguam tu bank yang akan suggestkan ataupun kita? Untuk perjanjian pinjaman biasanya bank akan suggest lah. Biasanya Atau kalau akan kita ada kawan-kawan yang memang kita tahu panel bank, jadi kita boleh ambil mudah. dengan dia lah. Okay, lepas tu lepas pihak bank yang terlibat adalah penilai hartanah. Penilai hartanah, tujuan dia? Mereka ni akan buat satu laporan penilaian terhadap nilai hartanah yang kita nak beli tu. Walaupun tujuannya adalah untuk hidup berkeluarga. Betul, sebab anda nak buat pinjaman dengan bank. So bank perlu tahu adakah harga yang owner jual ni justify dengan market demand ataupun harga pasaran. Okay, So penilai ni akan buat satu laporan. Dia biasanya dia akan set appointment, datang buat site visit, buat site visit surrounding dan amenities sebagainya. Dia akan keluar satu report. Report tu akan diberi kepada pihak bank Pihak ataupun bank dan bank akan verify okey betul harga ni sekian-sekian, dan baru bank akan proceed dengan pinjaman perumahan tu. Biasanya ada juga orang bertanya pada petang tadi, dia cakap biasanya berapa lama tempoh untuk kelulusan loan bank? Okey, jika dokumen anda lengkap, dalam masa 2 ke 3 minggu insya-Allah dah approve. Ada juga kita ada kes yang dalam masa 3 ke 5 hari dah approve. Bagaimana pula kalau loan tu tak di-approve tapi deposit pendahuluan kita dah bagi? Okey, kalau kita dah bagi booking, biasanya ni banyak berlaku lah. Yes. Kita tak check kita punya kelayakan pinjaman dan sebagainya, kita seronok terburu-buru pergi bayar duit deposit. Betul. Dan kita kena tahu kat situ apa dokumen kita sign. Kita ada dokumen, kita bagi booking form. Dalam booking form tu kalau kita state kat situ yang kita owner setuju untuk fully refund ataupun sanggup bagi sedikit refund kalau loan tak lulus, okey. Tapi kalau dalam tu tak state apa-apa dan kita pun tak kisah, kita tak aware benda tu, dan biasanya owner akan forfeit deposit itu sebab kita dah bazirkan masa dia selama 2-3 minggu, dia dah block unit tu untuk kita dan loan kita tak approve. Itu diguna pakai juga untuk bagi projek-projek yang baru? Okey, kalau projek biasanya terpulang pada developer juga. Ada setengah developer akan refund, ada setengah developer akan forfeit, ataupun ada sedikit management fee lah yang mereka akan charge untuk handle dia punya cancellation tu. Oh, jadi diorang bukannya boleh terus membeli rumah tu bayar deposit. Mereka harus juga membaca apa yang developer beri pada mereka. Mereka kena baca surat surat booking form. Dan itu sebaiknya anda semak loan anda sebelum anda membuat sebarang bayaran. Dan kami nasihatkan kalau anda nak kami bantu anda untuk semak kelayakan pinjaman, anda komen dan PM di bawah ni, insya-Allah staff kami akan message anda dan kami akan bagi tahu bagaimana cara kami boleh bantu anda. Okey, Puan Murira online. Assalamualaikum Puan. Cik Nur Hafizah dan kita ada Cik Arif. Okay, so ada apa lagi nak tanya kita viewer kita? Sekejap saya komen kat sini kejap je. Okay, kalau anda ingin bertanya tentang bagaimana ingin buat pelaburan ke rumah kedua ataupun bagaimana mana kawasan-kawasan yang patut dibeli, anda boleh komen di bawah. Kita akan cuba rungkaikan persoalan-persoalan berkenaan dengan pembelian rumah, sama ada untuk diri sendiri ataupun untuk pelaburan. Okay, so harap sesi kita kali ini ada soalan lagi daripada Cik Aiman. Kebiasaannya berapa lamakah proses yang akan diambil jika kita lepas membeli sebuah rumah? Berapa lama proses akan diambil? Mungkin proses tu dapat kunci mungkin. Okey, proses katakanlah kita dah proceed dengan loan dah lulus. Okey, dan seterusnya kita akan minta lawyer buat salinan perjanjian jual beli lah. Okey, dan kita dua-dua pihak akan tanda tangan, iaitu pihak bank pihak pembeli dan pihak penjual. Selepas dah sign perjanjian jual beli ni, barang kalian kalau rumah tu tak ada masalah, freehold, title semua sedia ada, insya-Allah dalam 3 ke 4 bulan proses tu akan selesai. Okey, itu saja. Sebaiknya bila anda dah bayar booking dan sebagainya, anda lantik seorang lawyer untuk bantu anda untuk semak berapa lama transaksi ini akan mengambil. So ada setengah dia tak tahu, dia ingat dia dah bayar booking dan loan dah lulus semua, dalam masa sebulan mungkin dia dapat. Uish, laju. Ada yang seminggu pun dia ingat ada. So kita nasihatkan kalau boleh tanya dulu pada agent ataupun pada lawyer berapa lama transaksi suatu hartanah. Okey, dan insya-Allah dalam sesi kita ni talk show setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat, kita akan jemput panel-panel jemputan bersama saya, Syed Nawas. Kita akan jemput lawyer dan juga kita akan jemput banker dan mungkin juga penilai hartanah untuk bersama kita untuk bantu anda menjawab apa-apa soalan yang pemain di minda anda. So jangan lupa ikuti kami setiap Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8 malam di page Syed Nawas Property Coach. Okey, kita ada Encik Azlan, Atan baru join, Encik Aiman. Harap kami menjawab soalan anda. Kalau
anda rasa sesi ni manfaat, mungkin anda boleh klik share dan komen kat sini supaya lebih ramai kawan-kawan di luar sana yang dapat ilmu daripada apa yang kami share ni. Betul. Okay, kita Dah sampai ke penghujung rancangan untuk malam ini. Okay, kalau anda ingin bertanyakan lagi, kita akan ada sesi Q&A pada setiap hari pukul 12 hingga 12.30. Kalau ada apa-apa pertanyaan berkenaan dengan perumahan, kewangan, pengiraan, anda boleh komen di ruangan live pada pukul 12 hingga pukul 12.30 pada setiap hari Isnin hingga ke hari Jumaat. Dan pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat kita akan cuba merungkaikan persoalan-persoalan anda. Itu saja daripada saya, Suriani dan Cik Syed Nawas. Okay, saya cuma nak bagi tahu, ingat hartanah, ingat Syed Nawas Property Coach. Okay, jumpa lagi hari Isnin. Assalamualaikum.